Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kasih sayang. First of all, terima kasih sebab dah buka video ni dan tahniah. Perkenalkan diri saya Teacher Suraya dan hari ini teacher akan mengajar matematik tahun 4 iaitu bab 9 mengenai koordinat. So, siapa yang tak pernah dengar lagi mengenai koordinat? Apa yang saya boleh cerita? Maksud koordinat adalah sebab nak tahu kedudukan. Okey, kalau cakap koordinat terus ingat kedudukan. Okey. So, maksud koordinat kalau nak tahu kedudukan sesuatu tempat. Senang cerita kedudukan macam saya cakap tadi. Okey, so kita gunakan koordinat untuk tahu kedudukan sesuatu titik menggunakan grid. Okey, apa pula grid? Grid adalah yang kotak-kotak ni. Kotak-kotak ni macam buku matematik awak. Ini adalah grid. So, yang semua ni adalah kita panggil sebagai satah chartes. Okey, satah ni dia mengandungi, setiap satah tu mesti ada paksi Y. Paksi Y ni yang tegak ni. Yang tegak ni adalah kita sebut sebagai paksi Y. Okey, lepas tu yang baring ni, yang dekat bawah sekali ni kita sebut sebagai paksi X. Kena tulis X kat sini, kena tulis Y dekat sini. Paksi X ni atau kita dia punya kedudukan tu adalah mengufuk. Baring tu maksud dia mengufuk. Okey. Dan tengah-tengah ni antara titik pertemuan antara paksi Y dengan paksi X adalah asalan. Dan asalan ni kita kena letak kosong dekat sini. So, ingat kalau satah chartes tu mesti ada grid, paksi X, paksi Y dan asalan. Okey, ingat macam ni cara dia. Okey. So, seterusnya dah tahu pasal koordinat. Kalau koordinat ni teacher boleh cakap memang tajuk ni senang, cuma kita kena banyak buat latihan. So, untuk video hari ni teacher akan buat banyak latihan, insya-Allah awak boleh faham. Okey? Okey, ini adalah salah satu soalan. Kalau selalunya keluar pasal koordinat, dia mesti akan duduk dekat dalam satah macam ni. Okey. So, kena ingat satu mengenai koordinat. Kalau nak tulis jawapan koordinat, kena ingat kira tulis X dulu baru Y. X dulu. Sekejap ya. X dulu baru Y. Okey, contohnya, contoh soalan pertama dia kata apakah koordinat bagi ya Allah buruknya. Sekejap ya, bagi Siva. Okey. So sekarang daripada koordinat daripada gambar ni cari kat mana Siva. Okey, Siva dekat sini. So daripada situ kita kira daripada kosong. Mula-mula saya cakap X dulu kan. So kita tengok yang X dulu. X yang bawah. So kita tengok Siva dekat sini kan. So kira daripada kosong ni, daripada asalan ni 1, 2, 3. Betul kan? Siva duduk dekat sini kan, nombor 3. So kita tulis 3. Okey. Lepas tu baru kita tulis Y. Macam mana Y? Kita tengok yang tegak ni. Tadi dah tengok yang baring, kita sekarang tengok yang tegak pula. Okey, yang tegak. Siva dekat bahagian nombor 3 sebab kita kira dari kosong 1, 2, 3. 3. Okey, boleh? Itu 1. Seterusnya dia kata siapakah, contoh soalan dia, siapakah berada di koordinat 2, 1. Macam mana cari koordinat 2, 1? Okey, ingat masih yang sama. Kalau dia macam ni, yang ni adalah, yang pertama adalah X, yang kedua adalah Y. So kita cari siapa yang X dekat nombor 2. Okey, sekarang X dekat nombor 2. 1, 2. Okey, jawapan kita mesti antara Mimi, Mutu dengan Mira. Okey, sekarang kita tengok yang nombor 1 dekat Y nombor 1. So jawapan dia adalah Mimi. Senang je. Mimi. Okey, last sekali contoh soalan dia adalah kalau dia kata nyatakan kedudukan Ain.
Okey, so sekarang kita cari Ain. Kat mana Ain? Kat mana Ain? Kat sini. So Ain dekat, kita kira daripada asalan 1, 2, 3. Okey, Ain dekat nombor 3. Kita X dulu lah. Kita kira X dulu. 3, lepas tu 1. Kedudukan Ain adalah dekat 3, 1. Okey, yang penting kalau bab koordinat, kalau nak tahu koordinat adalah kita kena make sure X dulu baru Y. Kita kena tulis X dulu baru Y. Okey, seterusnya. Okey, so sekarang kita sambung dekat soalan seterusnya, soalan nombor 2. Okey, tengok dekat saya punya satah kertas ni. Okey, macam biasa kena ada paksi X, kena ada paksi Y, kena ada asalan dan kena ada grid. Grid yang petak-petak ni lah. Okey, so tak semestinya dia tulis dalam bentuk nombor saja. Dia boleh juga tulis dalam bentuk huruf. Macam ni ada ABC, lepas tu dia punya catah yang dekat bahagian paksi X ni adalah nombor. Okey, so boleh je mana-mana. So soalan nombor 1, bentuk bulat adalah pada koordinat apa dan apa. Okey, sekarang tengok bentuk bulat dekat mana. So saya nampak 1 dekat sini, 1 dekat sini. So dia nak cari koordinat. Macam biasa kena make sure X dulu baru Y. Kita tengok X dulu, kita kira dari kosong. Lepas tu baru kita tengok Y, kita kira dari kosong. Okey, so sekarang X, kita tengok bulat dekat sini kan. So dekat X dia adalah dekat nombor 2. So kita tulis kat sini 1, 2. Lepas tu ABC. Lepas tu kita tulis je lah 2C. Okay, senang tu. Baru 1. Lagi 1 dia suruh tulis. Okay, tengok dekat sini kan. So kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada dekat paksi X yang 6. Dan seterusnya dia dekat paksi Y adalah F. So jawapan dia adalah pada koordinat 2C dan 6F. Senang je kan? Okey, yang tu soalan nombor 1. Seterusnya, dia cakap bentuk segi 3 berada pada lajur apa? Okey, kalau lajur, kita tengok yang bahagian paksi X ni. Yang baring, yang membaring ni. Kita tengok lajur bentuk segitiga. Kat mana segitiga? Okey, so kita kira daripada kosong. Dia bentuk segitiga tu ada dekat nombor berapa? Tengok segitiga ada dekat lajur nombor 7. So kita tulis pada lajur 7. Boleh? Tu senang je. Okey, seterusnya tengok dekat nombor 3. Bentuk bintang berada sama lajur dengan. Okey, tengok bentuk. Kat mana bentuk bintang? Okey, bentuk bintang. Okey, dia sama lajur dengan bentuk segi 4 sama. Segi 4 sama. Kalau lajur macam ni, ke atas, ke atas, ke atas. Kalau baris, membaring macam ni. Kalau baris macam ni. Boleh? Okey, dan last sekali, segi 4 sama berada di koordinat apa? Segi 4 sama. Okey, segi 4 sama yang ni. So, segi 4 sama berada dekat koordinat. Tengok X dulu. Mana X? X dia nombor 3. 3, lepas tu tengok dia dekat F. So jawapan koordinat bagi segi 4 sama adalah 3F. Okay, ingat macam biasa saya cakap yang penting adalah X dulu baru Y. X dulu baru Y. Okay. Okay, so seterusnya, soalan seterusnya ini mungkin macam susah sikit sebab tadi macam senang. InsyaAllah awak dah ingat. Okay, yang penting konsep dia mesti kena maintain X dulu baru Y. Itu sahaja untuk tahu kedudukan koordinat. X dulu baru Y. Okay, so soalan ni dia macam melibatkan kawasan perumahan. Ada taman permainan, ada rumah, ada masjid. Dan macam biasa, kalau grid mesti kena ada X, kosong, Y. Okay, X kosong dengan
Y. So sekarang kita tengok, apakah soalan pertama dia adalah apakah koordinat pusat beli belah. Kita tengok mana pula pusat membeli belah. So pusat beli belah dekat sini. So kalau nak tengok nak tahu kedudukan, mesti kena tengok X dulu. So kalau X, kita tengok ke bawah 3. Kalau tengok Y 6. So jawapan dia adalah, salah kan, adalah 3 tulis 6. Okay, so senang saja. So seterusnya, apakah yang terletak pada koordinat 1, 3? Koordinat 1, 3. Kita carilah. Tengok. Mula dari bawah dulu sebab kita nak cari X. So 1. Okay, 1 cari nombor 3. Ya, jawapan dia adalah masjid. Tulis saja masjid. Okay. Nombor 3. Adam berjalan dari rumahnya menuju 2 unit ke kanan, 2 unit ke atas. Di manakah dia sekarang? Okey, mana rumah Adam? Adam berjalan dari rumahnya. Okey, ni Adam. Okey, 2 unit ke kanan. So kanan ke sana. So gerak 1, 2. Okey, baru 2. Lepas tu dia 2 unit ke atas. Kita gerak ke atas. Mana atas? 1, 2. So sekarang Adam pergi ke taman rekreasi. Okey. Okey, senang sampai situ boleh? Okey. Nombor 4, Janet ingin ke kedai runcit. Nyatakan caranya menggunakan grid. So, Janet dari rumahnya nak pergi ke kedai runcit. So, kedai runcit dekat sini. Macam mana cara dia? Okey, kita kena gerak ke kiri kanan dulu. Sebab kalau menggunakan koordinat, memang kena kiri kanan dulu. X dulu. So, sekarang kita gerak ke, berapa kali nak gerak ke? 6. Okay, kita nak pergi ke 6. Sekarang kita ada dekat nombor 3, betul? Rumah Janet dekat nombor 3, kita nak pergi nombor 6. So, kita gerak 1, 2, 3. Okay, kita cakap gerak 3 unit ke kanan. Lepas tu 1 unit ke atas. 1 unit ke atas. Okay, sebenarnya topik koordinat ni betul-betul senang. Cumanya awak kena pandai tengok dekat dalam satah tu. Make sure kalau satah tu mesti kena ada X. Mesti ada paksi Y. Yang X adalah yang membaring tu, yang tidur. Okey, kalau Y yang tegak, sentiasa benda yang sama. Yang tu adalah macam asas kepada topik koordinat ni. Dan yang macam saya selalu ulang, X dulu baru Y, X dulu baru Y, X dulu baru Y. Ingat, okey? Sampai hari exam kena ingat X dulu baru Y. Okey, itu saja untuk topik hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa dekat dalam video yang seterusnya. Jangan lupa buat banyak-banyak latihan. InsyaAllah mesti boleh pandai nanti. Terima kasih sebab tengok dah video ni sampai akhir. Semoga ada banyak manfaat awak dapat dalam video kali ini. Jangan lupa follow kita punya Instagram dan jangan lupa follow kita punya Facebook. Itu sahaja daripada saya, Teacher Suraya. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.